بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Irsyad USG 1 Subang Jaya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita di dalam kitab pelajaran Tauhid, dan kita masuk kepada pelajaran yang ketujuh pada huraian sifat wahdaniyah. Berkata pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, huraian sifat wahdaniyah, sifat wajib yang keenam bagi Allah ialah wahdaniyah, iaitu esa, satu atau tunggal. Kita wajib percaya bahawa Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Baik. Yang pertama, pengajian kita mengenai sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala pada zatnya Allah. Jadi kalau ditanya kepada kita, kita mengaji sifat 20 ni, sifat pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita mempelajari sifat wujud, yakni Allah Ta'ala ini sebenar-benar wujud, hakikatul wujud, wujud yang zati, yang mana maknanya Allah itu wujud, tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Dan sifat yang kedua, Allah itu bersifat dengan qidam, yakni sedia ada, yang tak ada permulaan. Kemudian Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, yakni tiada pengakhiran. Justru Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu bersalahan dengan segala sesuatu yang baharu. Makna baharu kita telah pun ketahui, iaitu tiada mula. Makna baharu, makna ada mula, ada mula dalam kewujudannya. Jadi Allah bersalahan dengan segala sesuatu yang baharu, yakni tidak sama dengan makhluk. Itulah Allah Ta'ala yang bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Seterusnya, Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, iaitu Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Erti berdiri dengan sendirinya bukan makna berdiri, akan tetapi
Maksud berdiri dengan sendirinya itu adalah tidak memerlukan tidak memerlukan kepada segala sesuatu. Tidak memerlukan kepada segala sesuatu. Dan segala sesuatu pula memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wahdaniyah. Wahdaniyah dalam erti kata Allah Ta'ala itu esa. Jadi maksudnya bila sebut esa itu dia ada ibarah dia. Ibarah dia disebutkan oleh ulama iaitu ibaratun an nafyil kathrati fi dhati was sifati wal af'ali. Boleh buat catatan. Suatu ibarat buat dalam kurungan kefahaman, tutup kurungan, dah okey, yang menafikan banyak, buat palang slash tu, berbilang. Saya ulang daripada awal. Suatu ibarat dalam kurungan kefahaman, tutup kurungan, yang menafikan banyak, slash palang, berbilang. Dari segi zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Seorang ulang. Suatu ibarat dalam kurungan kefahaman yang menafikan banyak atau berbilang segi zat, sifat-sifat dan perbuatan. Boleh dapat? Baik. Jadi kita tengok takrif dulu. Jadi bila kita faham tu insya-Allah taala, ni nama itu makna wahdaniyah tu. Tu. Makna wahdaniyah. Jadi setengah ada ulama yang berpendapat perbahasan sifat ini, boleh buat catatan, ada ulama berpendapat, boleh catat, saya ulang, ada ulama berpendapat perbahasan sifat wahdaniyah ini, saya ulang ada ulama berpendapat perbahasan sifat wahdaniyah ini adalah perbahasan yang paling mulia di dalam ilmu ini. Tu. Saya ulang Ada ulama berpendapat perbahasan sifat wahdaniyah ini adalah perbahasan yang paling mulia di dalam ilmu ini. Di dalam ilmu ini. Perbahasan yang mulia. Apa yang akak tulis? Akak tulis dulu apa? Baru kita boleh betulkan ke? Ulama berpendapat perbahasan sifat wahdaniyah ini perbahasan yang paling mulia. Dia tu tak berapa dengar. Adalah perbahasan. Bila tinggal satu perkataan memang dia jam lah. Tu. Perbahasan yang paling mulia di dalam ilmu ini, ilmu tauhid ni lah. Dalam ilmu ini, ilmu tauhid. Tu. Boleh sebabnya nama tauhid itu sendiri kita dah
pernah belajar takrif dia apa dia? Yang ini ilmu yang membicarakan tentang Allah, keesaan Allah Ta'ala. Gitu. Masya Allah. Berlingkar ataupun topik dia dalam membicarakan tentang keesaan Allah. Allah yang esa. Di situ. Okey, siapa ulamanya? Siapa ulama yang mengatakan demikian? Buat catatan. Iaitu Imam Al-Baijuri, di dalam hasyiahnya. Imam Baijuri ada hasyiah kepada kitab Jaharut Tauhid, kitab Tuhfatul Murid. Imam Baijuri. Nombor 2, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Juga Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Fathul Majid. Ni yang tadi kita sebut tu kan. Nak berdik, siapa antara yang mengatakan ni perbahasan paling mulia? Dalam perbahasan sifat 20 ni, hak ni yang paling mulia. Jadi dua ulama, Imam Al-Baijuri dengan Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Ya, betul. Dia orang Indonesia tetapi membesar. Muhammad Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Bentan. Ngaji Mekah. Ngaji Mekah, mengajar di Mekah. Bukan saja mengaji, mengajar di Mekah. Digelar sebagai Sayyidul Ulama fil Hijaz. Ya, betul. Dia orang dulu-dulu, Masya Allah, orang Fatani, orang tanah Melayu, orang di tanah Jawa, ulama-ulama besar di tanah haram sana. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu kata beliau. Baik, jadi kita tengok ayat yang kedua pada perenggan yang pertama. Kita wajib percaya. Bila ayat yang pertama sebut apa tu? Sifat wajib yang keenam, wajib pada akal. Itu ayat yang pertama pada perenggan yang pertama. Apa ya? Sifat wajib yang keenam, makna apa dia? Wajib pada Allah Ta'ala, wajib pada akal. Sifat tersebut apa dia? Pada zatnya Allah, bukan perbuatannya, pada zatnya Allah. Okey. Lepas tu ayat yang kedua kan, kita wajib percaya, betul tak? Dalam ayat kedua, kita wajib percaya. Ini wajib pada apa? Wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Tu. Bahawa Allah itu esa. Bila sebut wajib pada syarak, kena yakin berapa peratus? 100%. Tidak boleh kurang. Bahawa Allah itu esa pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Baik, kita tengok di dalam perbahasan pada perenggan yang pertama itu, ringkasnya disebut, jadi ulama berikan huraiannya. Apabila sebut esa pada zatnya Allah, bermakna apa dia? Di situ bermakna esa pada zat dia ada dua, iaitu
nanti sekejap. Tak nampak saya baca. Jadi perbahasan mengenai boleh nampak sini. Nampak? Apabila perbahasan mengenai sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala ini, kita wajib percaya bahawa Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat pembelajaran kita dulu, ada yang kita belajar mengenai jirim dengan arad. Ingat tak? Kalau tak ingat, kena ingat tu baru boleh kita perbahas. Juga perbahasan mengenai, kita pernah bahas mengenai hukum adat, hukum akal dengan hukum syarak. Ada yang boleh baca? Nampak? Dia ada 3. Bila sebut Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyah, maka perbahasan dia kita menafikan 3 jenis kam ini. Ini pertama, iaitu kam muttasil. Okey, bila sebut esa pada zat, makna Allah Ta'ala ini, zatnya Allah tidak tersusun daripada 2 benda ataupun 2 jauhar. Kita sebut dalam kuliah yang lepas apa makna jirim, apa makna arad. Bila sebut jirim, bila sebut jirim, ianya merujuk kepada diri, ataupun dia merujuk kepada sesuatu yang diri kepada diri benda tersebut. Ia tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut arad, sifat kepada benda. Sifat kepada benda. Jirim, sesuatu, bila sebut jirim, sesuatu yang mengambil ruang ataupun lapang. Kerana makhluk, pembahagian dia jirim dan juga arad, sesuatu yang mengambil ruang ataupun lapang, terbahagi yang pernah kita tuliskan, iaitu terbahagi kepada jisim dan juga jauharul farad. Dan arad itu sifat kepada benda yang kita pernah bahaskan 4 pertanyaan yang tak selayaknya ditanya untuk Allah Ta'ala. Aina, kaifa, mata, kam. Aina, di mana, kaifa, bagaimana, mata, bila,
dan juga kam berapa. Jadi apabila disebut tentang esanya Allah pada zat, jadi Allah Ta'ala itu, ya, zatnya Allah Ta'ala itu tidak bercantum atau tersusun daripada ulama sebut, tulis yang ni apa, gambar rajah ni point, tulis dulu, nanti kita beritahu huraian dia. Huraian pada esa pada zat. Jadi kan ada kat situ ada kam muttasil dengan kam munfasil, ya. Jadi pada kam muttasil itu disebut oleh ulama, iaitu zatnya Allah Ta'ala ni tidak bercantum atau tersusun. Tidak bercantum, tidak tersusun. Ya. Saya ulang, ya. Zatnya Allah Ta'ala tidak bercantum, tidak tersusun. Contohnya, daripada juzuk-juzuk ataupun bahagian-bahagian, umpama darah, daging, tulang, urat, maha suci Allah Ta'ala daripada ditersusun. Zatnya Allah Ta'ala itu bercantum atau tersusun. Umpama tadi yang kita sebut percontohan, juzuk-juzuk seperti darah, daging, tulang, urat, maha suci Allah Ta'ala daripada tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, zat Allah Ta'ala tidak bercantum dan tidak tersusun daripada apa contoh? Anggota-anggota. Seperti apa dia? Seperti tangan, seperti kaki, seperti kepala dan sebagainya. Jadi disebutkan ianya kam muttasil fi zat, ini berbilang-bilang pada zat. Jadi kita menafikan zatnya Allah Ta'ala itu tersusun seumpama. Di situ. Pada dari sudut juzuk-juzuknya ke, ataupun daripada sudut anggota-anggotanya. Di situ. Perlu kita fahami. Kerana apa kalau kita nak faham dengan akal fikiran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Sekiranya zat Allah Ta'ala itu murakkab, yakni tersusun, maka ia makhluk. Kalau tersusun, kerana yang menyusun pasti ada yang tersusun, yang tersusun pasti ada yang menyusun. Saya ulang sekali lagi. Kan kita belajar ni, nama dia kam muttasil. Dia tidak menafikan berbilang-bilang pada zat, dalam erti kata tidak bercantum, tidak tersusun, seumpama juzuk-juzuk yang tadi kita sebut, ya, sama ada daging, darah, urat, tulang, saraf, sebagainya, kulit dan sebagainya. Jadi kita menafikan tu. Itu yang pertama. Dan menafikan anggota juga, umpama tangan, kaki, kepala dan sebagainya. Jadi penting benda ni. Kita belajar dalam pengajian sifat 20 ni. Pernah ada satu golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah, dia nak beritahu Allah tu besar macam mana, besar daripada kapal terbang dia. La haula wala quwata illa billah. Ni Wahabi pelik. Dia pemikiran dia pelik, pemahaman dia pelik, nak samakan Allah dengan makhluk, cakap begitu. Maha suci Allah daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Bila sebut maha suci Allah tu, sebab tu kita pernah tanya soalan. Soalan ni mudah saja, tapi ada kalanya nak jawab tu, seperti saya katakan, perlu berfikir. Bukan susah sangat, tapi perlu sedikit berfikir dan ilmu. Soalan berbunyi, maha suci Allah, apa maksud dia? Semua akan jawab jawapan yang sama, kecuali orang yang benar-benar tahu dan mengaji. Ni saya sebutkan ni. Ya, subhanallah, apa makna dia? Maksud dia. Apa maksud dia? Apa faham soalan tak? Kak Raja, apa jawapan dia? Maha suci Allah, kalau kita jawab apa soalan saya tadi, apa makna maksud? Kan? Apa makna subhanallah? Apa maksud subhanallah? Kalau kita jawab maha suci Allah, itu terjemahan saja. Okey, Kak Raja, apa jawapan dia? Okey. Oh ya. Iya. Dah bagi tahu.
Jadi kalau kita tanya terjemahan, Maha Suci Allah. Kalau kita tanya maksud ataupun makna, Maha Suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Nombor satu. Nombor dua, Maha Suci Allah daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Itu jawapan dia. Ya. Bila kita faham ni, baru kita boleh faham hak ni. Kan? Jadi Allah Ta'ala ni tidak terdiri daripada juzuk-juzuk yang tersusun. Ataupun anggota-anggota yang tersusun. Juzuk-juzuk yang tersusun, seumpama darah ke, daging ke, tulang ke, saraf ke. Jadi kita tahu bahawasanya, ya, dengan ilmu, ilmu ni satu lapisan kita dah sebutkan. Macam mana kita tahu Dajjal itu Dajjal? Bukan Tuhan. Dia Dajjal. Dia makhluk, dia bukan Tuhan. Ni dalam bab wahdaniyah. Dia tidak tersusun. Allah Ta'ala Tuhan itu tidak tersusun. Pada zatnya Allah. Nampak? Tidak tersusun daripada juzuk-juzuk ataupun daripada bahagian-bahagian. Dajjal dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada kepala. Macam. Tapi dia mengaku dia Tuhan. Dia tunjukkan kekuasaan dia 40 hari. Ya Allah Ta'ala biarkan dia berjalan di seluruh pelosok dunia. Yang dia tidak boleh masuk hanya Makkah dengan juga Madinah. Pada ketika itu, siapa-siapa saja yang duduk di Makkah dan juga di Madinah, ya, bila berlaku gempa bumi, ya, orang-orang kafir dan munafik yang ada di situ, ya, duduk di situ, orang tak tahu, akan keluar. Dia akan keluar. Yang tinggal hanya orang yang benar-benar beriman saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu mana kata Dajjal itu bukan Tuhan? Ini antaranya. Allah bersifat dengan wahdaniyah. Dan kita menafikan Allah Ta'ala itu berbilang pada zatnya. Nampak tak? Sebab tu kita belajar Allah itu esa pada zatnya, iaitu perbahasan pada kam ada dua, kam muttasil dengan kam munfasil. Maknanya berbilang-bilang pada zat. Perbahasan berbilang-bilang pada zat, iaitu apa dia? Tadi kita sebutkan. Kerana, ingat tak tadi saya sebutkan, kalau ada perkara yang disusun ataupun tersusun, pasti ada yang menyusun. Bila tersusun macam kita sebutkan tadi, mana dia bukan Tuhan, dia mesti makhluk. Nampak? Sebab tu ada orang yang dia tak bagi kita mengaji sifat 20 ke, dia kata susah lah, payah. Bukan susah payah, dia kita perlu kepada fokus lah. Contoh kalau kita belajar apa-apa pun, kitab tak ada, pen tak ada, fokus pun tak ada, memang susah. Susah apa-apa ilmu pun. Saya rasa ilmu ni lebih senang daripada matematik tambahan ataupun fizik dan sebagainya. Tak ada susah. Kadang-kadang kalau matematik tambahan satu form 4 tu tak faham langsung, form 5 baru faham. Nak dekat SPM baru faham. Contoh. Jadi ini tidak susah mana. Kita ingat pengajian kita yang sebelumnya, ya. Jadi zatnya Allah Ta'ala tidak bercantum dan tidak tersusun daripada juzuk-juzuk dan daripada anggota-anggota. Yang ini apa dia? Kita menafikan sesuatu yang tersusun dan bercantum pada zatnya Allah Ta'ala. Kerana tadi kita sebutkan, sekiranya ianya tersusun ataupun zat Allah Ta'ala itu murakkab, yakni tersusun, maka pasti dia makhluk. Sebab setiap yang tersusun pasti perlu ada yang menyusun. Baik, buat catatan, ya, kenapa yang dikatakan setiap yang tersusun pasti memerlukan yang menyusun? Buat catatan surah Al-Infitar ayat 8. Dia ada dalam Quran sebut. Surah Al-Infitar ayat 8. Apa dia ibu-ibu? Infitar ayat 8. Surah yang ke-82 ayatnya ayat yang ke-8. Allah berfirman, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah sebut, iaitu maknanya, maksud dia, terjemahan dia, pada bentuk apa sahaja yang dia kehendaki. Ibu-ibu buat catatan, saya bacakan terjemahan dia. Surah apa? Infitar ayat 8. Ibu-ibu tolong tulis terjemahan dia. Pada bentuk apa saja, pada bentuk apa sahaja
yang dia kehendaki. Dia yakni Allah. Koma, dia menyusun tubuhmu. Apa saya ulang ya? Pada bentuk apa yang dia yakni Allah kehendaki. Koma, dia yakni Allah menyusun tubuhmu. Hak benda tersusun tu mesti ada yang menyusun. Jadi ada disebut di dalam Al-Quran sebagai dalil. Jadi mustahil Allah Ta'ala tu terdiri daripada zat yang tersusun pada zatnya. Seumpama yang kita sebut pada juzuk-juzuk yang tadi kita sebut, atau pada anggota-anggota. Yang ni kita menafikan perkara ini. Maksud menafikan ni mana dalam hati nurani kita itu tidak ada sebarang sifat persamaan dengan makhluk, yang Allah itu esa, tiada dua, tiada tiga, hanya dia sahaja. Jadi kita go into detail ke bawah sikit untuk kita faham. Esa dari segi zat, pertama poin dia. Esa dari segi sifat, poin yang kedua. Esa pada perbuatan. Contoh Allah menjadikan. Contoh nanti kita masuk nanti insya-Allah. Rasa tak dan pagi ni. Cuma kita just kita go through sikit lah. Allah menjadikan kita. Ada tak campur tangan yang lain? Jadi ada tak perbuatan seumpama dengan Allah dalam menjadikan kita? Seorang ni Kak Su, yang lain aja semua. Tak ada campur tangan apa-apa. Perbuatan Allah Ta'ala itu esa pada perbuatan. Juga esa pada sifat, nanti kita akan masuk. Jadi kita pergi kepada esa pada zat terlebih dahulu. Contohnya kita nak go through tu, saya ingat lama lagi bulan puasa dah lah cuti, raya cuti lagi. Entah bulan 5 ke bulan 6 tah. Jadi kita pergi sikit. Esa pada sifat, makna Allah Ta'ala itu, contoh ya, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kudrah. Sifat Allah yang maha berkuasa. Dia tak ada dua kuasa pada Allah. Sifatnya kudrah, esa. Sifatnya Allah sama, esa. Sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi Allah tu banyak. Hakikatnya tak boleh dihitung, tapi satu sifat kesempurnaan itu esa. Sama, esa. Basar, esa. Kudrah, esa. Iradah, esa. Kat situ. Walaupun kita tak masuk lagi, tapi nanti lama kan kita nak ni, kita just go through sikit. Esa pada perbuatan tadi yang kita sebutkan tadi. Allah menjadikan kita, tak ada campur tangan. Ada seumpama, ada Tuhan lain yang menjadikan perbuatannya seumpama? Tidak. Hanya Allah. Sebab tu esanya Allah pada zatnya, esanya Allah pada sifatnya, esanya Allah pada perbuatannya. Hak ni intipati pelajaran kita dalam bab wahdaniyah itu. Jadi kita tuliskan point itu, kita just glance through, kita bagi tahu, nanti kita akan ada huraiannya. Baik. Jadi pada kam muttasil itu apa dia? Kita menafikan atau pada zatnya Allah Taala, kita menafikan zatnya Allah Taala itu umpama bercantum ataupun tersusun daripada juzuk-juzuk ataupun anggota-anggota. Kerana apa tadi? Sekiranya ia tersusun, maka ia adalah makhluk. Bila makhluk, apa makna? Dia bukan qadim. Bila sebut makhluk, apa dia? Makhluk ni dicipta dan ada mula. Sedangkan Allah Ta'ala itu tiada mula. Nampak? Kait dengan kita belajar dulu. Yang kita belajar dulu di dalam bab qidam. Semua dikait. Sebab tu kalau kita ingat lagi pelajaran kita, kenapa susunan dia daripada wujud sampai kepada kalam, daripada kalam kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, susunan dia begitu berkait. Ada dua sebab tertib ataupun susunan itu, tertibu zikri dan tertibu ta'aquli. Tertibu zikri sebab apa? Senang kita nak ingat. Allah wujud, qidam, baqa, sampai terus. Senang kita nak ingat, senang kita nak hafal. Yang kedua, tertibu ta'aquli, kerana yang tadi dia kaitan dia dan susunan dia munasabah. Allah wujud yang sebenar-benar wujud. Yang mana sebenar-benar wujud, tak ada mula bagi kewujudan dia, tidak ada akhir bagi kewujudan dia.
Ya, yakni qidam dan baqa. Lepas qidam dan baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Taala itu tidak bersalahan dengan segala sesuatu yang baharu. Kita dah faham makna baharu. Baharu makna ada mula. Yang ni tak sama dengan makhluk. Makhluk apa makna? Sesuatu yang diciptakan. Allah Taala khaliq, kita makhluk. Sebab itu disebutkan oleh orang bijak pandai, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan je. Kenapa? Bukan suruh mengaku Tuhan je Yapin, tidak. Makna kata, dia berkata dia bukan mengaku Tuhan, dia kata wakil Tuhan. Macam-macam. Tak ada terpisah. Kalau kita belajar dalam bab wahdaniyah ni, tak ada terpisah. Ada kam muttasil dan kam munfasil. Nanti kita masuk. Tak ada. Lepas tu kalau kita belajar, insya-Allah perlindungan yang pertama dari sudut ilmu. Jadi begitu. Cuma saya pesanlah pada kalau berhadapan dengan orang ajaran sesat ini, ya, kalau boleh tidak ada physical contact dengan mereka. Dia pegang kita ke, sentuh kita ke, tepuk kita ke, dia bagi air ke, jangan. Dia bagi minum ke, nasi lemak sedap ke, lobster ke apa, tak sah. Elak elak. Sebab banyak kes yang berlaku, bila dah makan dengan makanan ataupun minuman yang mereka berikan, ada sihir pada makanan minuman tersebut, maka orang tersebut ikut dia, jadi pengikut dia. Jadi kita minta pagi-pagi kita jangan tinggal baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Keluar rumah baca ayat kursi 3 kul, itu semua jangan tinggal. Itu semua jangan tinggal. Itu antara kita minta perlindungan daripada Allah. Setera mana pun jangan makan dengan jangan minum. Hakikat kepada yang memberi bekas, hakikat yang memberi kesan adalah Allah Ta'ala. Itu pegangan kita, bukan dia punya sihir dan sebagainya. Tapi kita just elak saja. Itu sebagai apa kita kata, jaga-jaga, langkah berjaga-jaga. Sebab tak sedikit kisah benar yang berlaku, akhirnya diikut, dan ikut sampai mati tu. Makna sampai ke mati. Sampai mati. Masuk sampai mati, sampai akhir hayat dia. Kesian. Jadi itu pesanlah, kita sama saling pesan-memesan. Baik. Jadi kembali kepada kam muttasil itu, sekiranya ia murakkab tersusun, ianya makhluk bukan qadim, sedangkan Allah bersifat dengan qidam. Allah itu qadim. Jadi pastilah tidak ada yang disebut sebagai kam muttasil itu. Jadi sebab antaranya yang disebut sebagai di dalam ayat Al-Quran surah Al-Infitar ayat 8, pada bentuk apa saja yang Allah Ta'ala, yakni dia yakni Allah kehendaki, dia yakni Allah Ta'ala yang menyusun tubuhmu, dia yang susun, dia yang cipta, bukannya kita. Baik, seterusnya dekat bawah zat itu ada kam munfasil. Yakni yang apa yang disebut sebagai dia terpisah. Tadi tu bercantum, yang ni bercerai, bercerai pada zatnya. Maknanya apa? Yang ni yang kita ingat tak, dalam kuliah yang lepas kita sebutkan, bila kita belajar, bila kita memahami makna, bukan terjemahan. Kalau orang tanya apa makna la ilaha illallah, kan, tadi dijawab biasalah, tidak ada Tuhan yang selain disembah melainkan Allah. Itu terjemahan. Maknanya di situ ada penafian, ada penisbatan. Penafian terhadap apa? Tuhan selain daripada Allah. Makna bagi penafian bagi Tuhan selain daripada Allah, adakah yang kita nafikan berhala kah? Ini muka-muka lama saya tanya, muka-muka baru ada saya cam tak cam. Akak tudung coklat. Kita nafikan berhala tak? Nafikan makhluk. Kita la ilaha illallah, terjemahan je, tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Apa yang kita nafikan? Saya soalan insya-Allah setakat ni lah, selagi sihat hayat di kandung badan, insya-Allah tak buang terbiak lagi. Saya punya soalan ni mesti ada kait jawapan saya dah bagi sebelum.
Soalan saya, bila kita ucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah, di situ ada penafian, di situ juga ada penisbatan, penafian dan juga penetapan. Penafian itu pada kalimah la ilaha, sebelum illallah tu, penafian tu pada lam tu, lam kita nafikan. Nafikan apa? Tuhan yang selain daripada Allah. Contoh, ada contoh? Ya. Daripada apa? Ya. Tak tahu, tak apa. Ni ajar sebelah baru pendapat, baru jumpa hari ni. Siapa ada jawapan? Sembahan lain. Sembahan lain. Seperti? Cantik tu jawapan, memang standard jawapan akak tudung tu kelabu. Kita nisbah kelas kita ni, kita kena faham satu perkara. Saya minta jasa baik, kena faham. Kita tujuan kelas kita ni, dia ada tujuan dia. Ilmu yang kita belajar ni bukan ilmu sebarangan. Ilmu yang kita belajar ni ilmu yang paling penting sekali. Paling penting sekali. Dan kalau kita tak dapat benda ni, minta maaf dengan bahasanya, sama ada ibu-ibu keluar daripada entrance sana ataupun entrance situ, entrance dekat construction sana ke, kat atau belakang sana ke, kita punya tujuan dan harapan yang dapat semua ni dapat sama. Jangan ada lain-lain jawapan. Contoh tadi kita tanya, Maha Suci Allah, tu apa makna? Jadi kalau ibu-ibu keluar dengan jawapan hak lain-lain, susah. Sebab maknanya bukan terjemahan dia. Dua je. Boleh. Sama juga soalan tadi, ya. Kita tanya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Bila kalau kita ingat maksud ataupun maksud Tuhan itu sendiri, kita akan faham jawapan. Bila sebut Tuhan, ya, yakni Allah. Allah nama bagi zat yang wajib ada. Tu ada, kalau kita ngaji di pondok tu ada perbahasan yang mungkin ibu-ibu akan pening sikit lah. Tetapi kalau faham dia punya tu, just kita faham Allah nama yang paling agung bagi Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Allah tu zat yang wajib ada. Yakni Tuhan yang mana? Bersifat dengan sifat ketuhanan. Ibu-ibu kena dengar dulu, ya. Saya ulang sekali lagi, Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Itu keyword dia. Ibu-ibu kena ingat dulu. Apa dia? Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Okey, sifat ketuhanan tu ada dua. Maksud dua tu secara garis besar dia. Bukan dua-dua saja, tidak. Secara garis besar dia dua. Yang pertama, Tuhan yang memiliki. Tak apa, ibu-ibu tulis dulu, insya-Allah faham sekejap lagi. Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Tu tulis dulu, tak apa, insya-Allah faham ni, faham. Sekejap lagi kita faham. Bila sebut Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, apa dia punya ciri tadi tu? Dua. Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Nombor dua, Tuhan yang maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Baik. Bila sebut Tuhan ini, dia kena ada dua ni. Pertama, bersifat dia bila sebut Tuhan wajib bersifat dengan sifat ketuhanan. Kena ada dua ni. Apa yang dia ada sifat ketuhanan tu? Nombor satu, iaitu memiliki segala sifat kesempurnaan. Tu yang pertama. Yang kedua, maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Okey. Takat tu ada soalan tak sebelum saya
bincang tentang jawapan pada soalan tadi. Ataupun takat ni ada nak kena ulang balik, bila sebut Tuhan, wajib bersifat dengan sifat ketuhanan. Itu yang kita belajar sifat wajib tu. Yang kita belajar wujud, qidam, baqa. Ni bukan nasyid saja. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Bukan nasyid saja. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala pada zatnya Allah Ta'ala ini, ya, wajib ada pada zatnya Allah Ta'ala. Termasuk yang kita belajar ni wahdaniyah. Kembali kepada yang kita soal tadi. Apa soalan tadi? Tiada Tuhan, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Betul tak soalannya? Dan soalan kita, apa yang kita nafikan? Ni ada jawapan dekat sini. Jawapan dia ada dekat sini. Apa dia ibu-ibu? Tengok jari saya ni. Jawapan tu ada dekat sini. Jawapan dia dekat situ. Iaitu kita menafikan apa? Kita menafikan Allah yang apa? Kita menafikan ada Tuhan dengan betul-betul. Tengok jari dah, tengok kat saya pula. Kita menafikan Tuhan yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan dengan Allah. Itu yang kita nafikan. Kerana tak ada yang apa? Nanti kita masuk ni sini. Kam munfasil. Ada yang sama dengan Allah. Another Tuhan. Yang sama zat, sifat, perbuatan. Yang ni yang masuk pada kam munfasil. Tengok bawah tu. Betul tak? Kat bawah Allah, perbahasan Esa. Cuba tengok kat situ, Esa pada zat, betul. Esa pada sifat, kan? Esa pada perbuatan. Perbahasan pada Esa pada zat, kita tengok kat bawah tu. Apa dia? Kam muttasil. Tadi kita sebut, ya. Tidaklah Allah Ta'ala itu terdiri daripada juzuk-juzuk ataupun bahagian-bahagian yang tersusun. Tidak. Pada Allah tu sendiri tidak dalam pada zatnya Allah tu tersusun. Sebab apa? Bukan tersusun kat tadi kita sebut. Kalau ianya tersusun, pasti disusun. Betul tak? Surah Al-Infitar tadi kita bagi. Kalau pada zatnya tersusun, pasti disusun. Kalau disusun, bukannya Tuhan. Kerana yang tersusun itu adalah makhluk. Dia ada mula. Sedangkan kita dah belajarkan tadi, kenapa susunan itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. Kenapa kita belajar susunan tu elok dia macam tu? Kerana kembali kita. Bila sampai bab wahdaniyah, kita faham, oh, mustahil tersusun. Kerana Allah itu bersifat dengan qidam. Sedia ada. Nampak di situ. Kaitnya di situ. Dan soalan yang tadi saya tanyakan tadi kan, yang la ilaha illallah tu, kaitnya dengan kam munfasil, iaitu adanya zat yang sama dengan Allah Ta'ala. Terpisahlah. Muttasil dengan munfasil. Munfasil ni makna bercerai, pisah. Ada tak? Hak ni yang kita nafikan. Okey, ibu-ibu kena faham satu perkara. Iaitu yang kita nafikan apa dia? Ni ibu-ibu ini jawapan dia. Yang kita nafikan bukan berhala. Bukan makhluk. Bukan apa jua yang mereka sembah. Yang kata kita sebuah apa yang mereka sembah yang ini. Tidak. Ada yang jawab kadang-kadang nafikan nafsu. Nafsu dia bukan Tuhan. Bila sebut tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah, kita menafikan apa? Itu jawapan dia. Apa dia jawapan dia ibu-ibu? Kita nafikan Tuhan yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan dengan Allah. Ini dalam perbahasan kam munfasil. Adanya satu lagi Tuhan. Mustahil. Kenapa mustahil? Di sini akal kita cukup bagi jawapan. Akal kita cukup dia bagi jawapan. Belum masuk dalam Al-Quran lagi. Qul huwallahu ahad ke? Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata wa ilahukum ilahu wahid. Tak perlu pun ayat-ayat Al-Quran itu nak terangkan Allah tu Esa. Akal kita sendiri boleh fikir. Cuba kita tengok pada perenggan yang kedua. Mari kita baca Kita perbahasan perenggan pertama tak habis lagi, tapi kita tengok untuk kita faham.
Kenapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah? Tengok dalil akalnya ialah kalau Tuhan itu banyak, cuba baca ramai-ramai, tentulah ya, teruskan. Kalau mereka sepakat, maknanya mereka tidak berkuasa membuat sesuatu dengan sendirinya. Yang berkuasa itu bukan Tuhan. Baik, berhenti. Okey, kenapa jadi bertengkar-tengkar, berperang-perangan, berkecamuk, hancur binasa alam ini kalau banyak Tuhan? Sebab masing-masing memerintah dan mentadbir dengan masing-masing. Tunjukkan kebolehan, kekuasaannya, kekuatannya. Aha, itu. Hancur tak Subang Jaya ni? Habis. Jangankan 3, ada agama kata 3 Tuhan. Ada agama kata berjuta Tuhan. Jangankan 3 ataupun banyak, 2 cukup. Seorang nak macam ni, seorang nak banjir, seorang nak kemarau, seorang nak gunung berapi, nak cakap macam mana? Mustahil. Akal kita tak boleh terima Tuhan itu walau ada 2. Sebab tu bila kita sebutkan yang kita nafikan itu dalam la ilaha illallah, apa dia ibu-ibu? Bukan berhala, bukan makhluk, bukannya apa. Kerana apa? Apa keyword dia? Kerana semua itu berhala ke, matahari bulan ke, apa mereka sembah tu, semua tu bukan Tuhan, ianya cuma sembahan. Kenapa dia bukan Tuhan? Sebab dia tidak memiliki segala sifat kesempurnaan bagi Tuhan. Bagi contoh, berhala dicipta tak? Ada mula tak? Ada akhir tak? Sekian. Matahari ada mula tak? Ada akhir tak? Sekian. Apa jua yang mereka sembah, itu bukan Tuhan, ia cuma sembahan. Jadi apa yang kita nafikan? Tuhan yang sama zat, Tuhan yang sama sifat, Tuhan yang sama. Kenapa penting di sini? Dalam banyak-banyak kitab tauhid dia sebut barang siapa dalam kitab-kitab tauhid dia ada sebut kalau dia kata dia nafikan berhala, syahadah dia tak sah. Amin. Dalam kitab Durus Samin dan juga dalam kitab Misbahul Muni dia ada sebut. Puan sekarang ni kalau sebut apa-apa kan jadi isu pula. Tapi memang sebut direct. Dia nafikan nama berhala tersebut. Contoh. Sekian nama. Kalau itu yang dinafikan, maka tak sah syahadah dia. Jadi yang kita nafikan apa? Allah. Kita nafikan adanya Tuhan yang sama dengan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan kita belajar. Kalau boleh, sebab kita, ibu-ibu ni belajar. Yang tak belajar memang sementara. Jangan kata tak, ibu-ibu, wanita, muslimat, wanita, lelaki bersepah ramai yang tak belajar. Sebab tu bila ada pengajian, pertama sifat guru ni, orang yang membimbing, kita tak boleh nak sedap saja, nak cakap benda, nak dengar benda yang seronok, bila kena tegur tak boleh terima. Bukan begitu. Apa jadi? Cerita walaupun fiksional tapi ia berlaku. Anakku Sazali tu, tengok apa? Biar buat tak reti. Apa jadi? Sama. Sebab tu seorang mak bapak, dia risau kepada anak dia. Seorang guru, dia lebih risau kepada anak murid dia. Kerana seorang mak bapak ni disebutkan Abul Jasad. Tapi seorang guru disebut Abul Ruh. Dia nak bimbing anak murid dia supaya apa? Selamat daripada neraka jahanam. Tapi kadang-kadang orang tak perasan benda tu. Benda tu penting. Sebab tu ada kalanya kita sebutkan. Ada kita beritahu sekian begini. Ada kalanya kita beritahu tentang benda-benda dan kita tegur supaya apa? Benda ini penting. Baik. Jadi dalam perbahasan keesaan Allah pada zat, kita nafikan 2 kam, iaitu kam muttasil dan kam munfasil. Apa dia kam munfasil yang kat bawah tadi tu? Iaitu tidak ada zat. Buat catatan yang dekat munfasil tu. Sebelum kita berakhir kuliah kita pada hari ini, kita berhenti pada kam munfasil. Apa dia? Tidak ada zat yang lain serupa dengan zat Allah Ta'ala. Saya ulang ya. Tidak ada. Dekat munfasil tu. Kam munfasil pada bawah zat.
tidak ada zat lain yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Nak faham macam mana tadi kita sebutkan? Yang bila kita nafikan apa dia? Kita ucapkan la ilaha illallah. Yang apa yang kita nafikan? Kak Tudung Putih. Apa yang kita nafikan? Berhala ke kak? Berhala ke kita nafi? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Berhala ke kita nafi? Kenapa tak kak? Kerana ia bukan Tuhan, ia cuma sembahan. Apa yang kita nafikan? Mesti ada jawapannya kak. Jawapannya yang kita nafikan, adanya Tuhan yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan dengan Allah. Tiada kan? Tiada. Bahkan tiada. Itu yang dimaksudkan dalam maksud ataupun makna la ilaha illallah, penafian kita. Ada siapa yang tak faham boleh tanya. Sebab pemahaman ni kita kena, bukan kata kikis. Kikis tu mana dia ada kesan lagi. Kita kena buang terus. Yang kata nafikan berhala dan sebagainya. Ada soalan? Kalau nak tanya silakan. Ni penting. Sebab kalau kita go through sampai kita habis kitab ni, kalau pemahaman masih lagi mengatakan kita menafikan berhala, dah payah. Kita dah boleh khatam kitab ni masalah baca, tapi ada di kalangan kita yang masih. Dan ini perlu kepada mengaji ibu-ibu. Bukan kata ibu-ibu tak tahu ni apa, tidak. Bukan, jangan salah faham. Perlu kepada belajar. Kalau tak belajar memang tak tahu. Memang tak tahu. Ada soalan? Sila. Saya. Kita faham yang maksud mutasil tu adalah bersambung dan munfasil tu terpisah. Jadi Ustaz dah bagi tahu penjelasan munfasil dan sebelum ni sebenarnya ada sedikit keliruan dari segi apa mutasil tu, dari segi apa munfasil. Maksudnya begini, dari segi mutasil dengan munfasil pada zatnya Allah Ta'ala itu, tadi kita bagi satu contoh, ya, pada zatnya Allah terdiri daripada sesuatu yang tersusun. Contoh, kita tak samakan Allah dengan makhluk. Kita tengok diri kita. Kita tak samakan Allah dengan makhluk. Kita lihat pada diri kita. Kita terdiri daripada juzuk-juzuk ataupun anggota-anggota yang tersusun tak? Kita ada kepala, kita ada tangan. Itu dari sudut bahagian-bahagian. Ingat ya, yang saya sebut ni bukan nak sama Allah makhluk. Kita rujuk pada diri kita je. Diri kita terdiri daripada juzuk-juzuk dan anggota-anggota yang tersusun. Diri kita. Diri kita. Ingat ya, ini bukan nak sama Allah dengan makhluk. Kita tengok diri kita dulu. Apa yang kita terdiri daripada kita? Contoh pada juzuk-juzuk, kita terdiri daripada darah, daripada urat, daripada saraf, daripada tulang, daging, kulit. Kan itu kita. Dari sudut anggota pula, tangan, sendi, kepala, leher yang menyambungkan, siku, lutut. Kan itu kan anggota-anggota. Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada sesuatu yang maha suci zatnya Allah Ta'ala itu daripada sesuatu yang bercantum, yang bersusun pada zatnya Allah Ta'ala. Itu mutasil. Yes. Manakala munfasil ini adanya zat yang lain yang sama dengan Allah Ta'ala. Ada ke tidak? Tidak. Itu kita menafikan dua kam ni pada zatnya Allah. Menafikan kam mutasil, pada Allah tersusun, ya, pada Allah bercantum, maha suci Allah. Dan juga menafikan kam munfasil, adanya satu Tuhan yang lain yang sama dengan Allah. Dan kita dah belajar dalam kuliah yang lepas, sama tu sama ada 1% ke banyak peratus ke. Ingat tak dalam mukhalafatuhu lil hawadith kita dah bahas, yang sama dengan Allah walau 1%, ada tak? Tak ada. Yang sama dengan Allah banyak peratus, ada tak? Tak ada. Yang sama dengan Allah semisal, sebanding 100% pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Itu kaitan mukhalafatuhu lil hawadith dengan wahda. Boleh? Tak apa, ada soalan insya-Allah kalau saya mampu jawab. Ada soalan. Boleh faham tak? Maknanya pada zatnya Allah tersusun bercantum tu tidak. Kerana bila sebut tercantum dan bersusun, apa maknanya? Tersusun. Bila makna tersusun, ada yang menyusun. Kalau tersusun, ianya bukannya qadim, kerana ianya makhluk, ada mula, baharu. Iya, sebab tu ibu-ibu kalau betul-betul belajar sifat 20 ni lumat, susah ajaran sesat tu nak penetrate masuk. Susah. Ya, satu ibu-ibu sedang belajar, minta maaf dengan bahasanya, dengan umur kita ni,
Kita pernah belajar dan sekarang kita mendalami. Anak-anak kita, tengok orang muda berapa je yang belajar. Cucu-cucu kita, dia tak bagi, dia kata ni payah ni kau nak faham. Bukan payah, apa-apa benda pun kalau tak belajar memang payah. Yang tak payah makan, kan, minum, kan. Betul tak? Kalau baby, minta maaf dengan bahasa ni, dia menyusu, dia tak payah belajar. Ada benda yang tak payah belajar, ada benda yang kena belajar. Tapi akal Allah berikan. Contoh orang tak percaya Allah. Tuhan tu tak ada, dia kata. Mana ada Tuhan? Dia kata bukan kita kata. Dia kata. Kita kata alam ini wujud, kan? Alam ni ada. Siapa duk cipta? Sendiri ya. Soalan ini kan. Soalan ni satu perkara ibu-ibu kalau boleh dengar ni memang menarik ya. Telur dengan ayam mana satu dulu? Telur dengan ayam. Sekarang masalah telur, masalah ayam. Memang telur dengan ayam lah. Gitu. Nak buat kek kita pun kena ada telur. Telur dengan ayam mana satu dulu? Fikir dulu. Jangan jawab dulu. Fikir dulu ibu-ibu. Ni kata banyak bakers ni. Banyak tukang masak. Masak ayam lah, buat kek lah, tak kira lah. Sekarang fikir dulu sebelum menjawab. Ayam dulu ke telur dulu? Ayam lah dulu, habis telur mana datang? Mana datang telur? Ayam keluarkan telur. Telur pula mana datang? Daripada ayam. Mana satu? Ayam lah. Habis tu ayam daripada telur. Ayam daripada telur. Mana datang mana datang? Siapa boleh jawab tolong? Siapa boleh jawab ni? Masya Allah lah. Kek free satu. Tak kisah bagi. Apa ada dalam poket pun ada saya bagi lah. Apa yang ada lah. Allah jadikan makhluk yang bernama ayam. Lepas tu baru ayam tu bertelur. Soalan ini, okey dengar soalan ini pernah ditanya oleh seorang padri, padri Kristian. Dia tanya kepada Buya Hamka. Ni menarik ni. Tu. Sebab tu kita kena bijak. Bijak dalam bab agama ni kita kena reti. Jadi dia tanya pada Buya Hamka, Buya Hamka dia tanya, mana satu dulu? Ayam ke telur? Macam mana ibu nak jawab ni? Ayam telur. Memang tak sudahlah. Telur ayam ke ayam telur? Dia lain. Ayam telur ayam, kan lain. Sebab ayam telur ni yang telur je, dia bukannya daging tu. Ayam daging yang daging. Jadi bila ditanya kepada padri tu, tanya Buya Hamka, maka Buya Hamka menjawab yang penting. Ni yang penting. Guna Allah Ta'ala berguna akal. Yang penting bukannya ayam dulu ke telur dulu ke. Bukan. Yang penting Allah cipta yang mana dulu? Allah cipta ayam dulu kah? Allah cipta telur dulu kah? Di sisi Allah Ta'ala yang tahu. Di sini pentingnya kita faham. Allah Ta'ala yang mencipta. Tak kira lah telur dulu kah, ayam dulu kah. Tanya ibu-ibu macam-macam jawapan. Ayam lah, telur lah, sampai mati tak habis-habis. Betul, memang sampai mati tak habis. Tapi kalau kita tengok jawapan ulama bijak, bukan yang pentingnya ayam dulu ke telur dulu ke. Yang penting yang mana yang Allah ciptakan dahulu, ayamkah ataupun telur. Hakikatnya kembali kepada Allah yang Esa. Kalau Tuhan tu ada dua, ayam telur dengan ayam dulu tak settle. Boleh faham tak? Sebab tu akal kita tak boleh terima Tuhan itu. Jangankan tiga, Trinity ataupun setengah agama sampai berjuta Tuhan. Kalau tengok cerita Hindustan, dia tengok kalau dulu-dulu punya, sekarang saya tak tahulah. Dulu-dulu kau tengok dia tak pernah tengok, bagus. Kalau selamatkan dia daripada kena ikat daripada landasan kereta api tu, dia cakap, engkau lah Tuhanku. Agak-agak lah, itu bukan Tuhan. Tapi terjemahan bahasa, macam mana boleh faham tu? Ada terjemahan bahasa Melayu. Terjemahan bahasa Melayu tu siapa yang buat? Orang Melayu ke? Tengok orang mengaji ke tak mengaji, apa dia punya hukum dia ditulis terjemahan tu. Nampak?
Di situ. Boleh faham di situ kita kena faham sungguh-sungguh mengaji agama, bagi reti. Bagi reti. Baru ni ada cerita apa? Mentega terbang. Gitu. Orang Kristian pun marah, orang Hindu pun marah. Pasal apa? Tuan-tuan dan puan-puan kalau tahu sebabnya, antara salah satu sebabnya, bila orang tahu kebenaran, Islamlah yang benar. Mana ada yang lain? Tidak ada Tuhan yang berbilang. Tak ada kehidupan yang mana lepas mati ni jadi kucing ke, jadi semut ke, jadi apa, tak. Kerana lepas mati masuk ke dalam alam barzah. Lepas alam barzah kemudian alam mahsyar. Lepas alam mahsyar kemudian sama ada syurga ataupun neraka. Tak ada jadi apa, benda-benda lain. Dia tak kesudahan. Sebab itu agama kita teras kita 6 ni. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada qada dan juga qadar. Lengkap, syumul, sempurna. Bila dia faham kenapa benda yang ada antara hikmah ni juga, akhirnya Islam itulah yang benar. Saya tutup ni bagi nak kita faham kuliah kita. Berlaku ada satu orang pendeta juga, orang Nasrani. Dia nak test agama tu betul ke tak betul. Jadi dia mereka-reka ayat-ayat di dalam Bible dan sebarkan kepada orang, ajar orang semua tahu bagus. Inilah yang kita nak, kata. Juga sama orang Yahudi, bila diterangkan dalam kononnya dalam kitab Taurat sebutkan macam ni, orang Yahudi yang dengar, ini syarahan yang kita nak. Bagus ni, kata. Inilah dia. Tapi bila dia mereka-reka ayat Al-Quranul Karim, orang-orang di pasar saja, orang-orang awam tahu ini bukan ayat Al-Quran ni. Jangan pergi kepada ulama-ulama dia sudah. Pergi kepada orang awam saja tahu ini bukan ayat Al-Quran ni. Ni apa benda ni? Apa maknanya? Allah pelihara agama ni. Inna dina indallahil Islam. Hanya saja agama yang diterima pakai di sisi Allah adalah Islam. Ni intipati dia. Mengaji ilmu tauhid. Kalau kita orang Islam, kita tidak mengaji ilmu tauhid, jenuh kita. Boleh faham Jadi apa yang kita nafikan dalam la ilaha illallah, ibu-ibu semua, yang kita nafikan apa? Bukan berhala, bukan makhluk, bukan semua tu. Yang kita nafikan adanya Tuhan yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan dengan Allah Ta'ala. Dalam pelajaran kita bab wahdaniyah, keesaan Allah, esa pada zat, menafikan dua kam muttasil dan kam munfasil. Kam muttasil adanya susunan bercantum pada juzuk-juzuk, pada bahagian-bahagian anggota-anggota pada zatnya Allah. Tidak, kita nafikan tersebut, kerana kalau ada yang tersusun, pasti ada yang menyusun. Dan kalau yang tersusun itu maknanya dia baharu, sedangkan Allah itu adalah bersifat dengan qidam, yang ini Allah yang qadim. Yang kedua iaitu munfasil, kam munfasil, kita nafikan adanya zat yang lain daripada Allah. Sama semua, mustahil. Walau 1%, asyabih, walaupun an-nadhir banyak peratus, walaupun al-mathil ataupun mithil 100% sama dengan Allah. Ada ataupun tidak? Tidak. Ni ibu-ibu kena faham. Dan itulah penafian kita di dalam syahadah kita, dalam kalimah thayyibah kita, insya-Allah taala. Kita berhenti pada apa? Masih dalam bab wahdaniyah, pada sifat. Insya-Allah kita akan bahas. Beritahu baliklah bila kita start balik bulan 5 lah kot. Dah bulan 5 tu, dah akhir bulan tu, dah habis raya dah pun. Dah masuk Zulkaidah dah tu. Jadi 2 bulan ni kita tak jumpa. Jangan lupa banyaklah. Makan ketupat, rendang lah, apa benda semua. Lupa banyak kata. Jadi tanya balik apa kita nafikan, jangan jawab berhala lagi. Jadi insya-Allah kita bertemu dengan izin Allah. Mohon maaf salah dan silap. Panjang umur bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini berapa bulan? 13 bulan 3. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.